Itu majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Mat Noor, Menteri Besar Kedah untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya meresmikan majlis penutupan program Jelajah Kedah Sejahtera di daerah Kubang Pasu tahun 2022. Yang Amat Berhormat Datuk Seri dipersilakan. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi pengacara majlis, Yang Berhormat Datuk Romani Wan Salim, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, merangkap pengurusi Jawatankuasa Tetap Penerangan, Komunikasi dan Multimedia, Perdagangan Dalam Negeri, Hal Ehwal Pengguna. Yang Berhormat Datuk Hajah Halimatun Saadiah Saad, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kayu Hitam. Yang Berhormat Tuan Haji Azhar Ibrahim, Ahli Dewan Undangan Negeri Ayak Hitam. Ni Dun Ayak Hitam. Yang Berhormat Tuan Haji Dr. Abdul Ghani bin Ahmad, Ahli Parlimen Jerlun, yang baru menang baru ni. Menang banyak mana Ustaz? RM20,000 lebih. Menang dengan siapa? Cucuk orang kuat lah. Ahli-ahli yang berhormat, yang bahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi Mustafa, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pembangunan, yang baru memulakan tugas beliau dinaikkan pangkat daripada Pengarah Tanah dan Galian. Yang bahagia Datuk Haji Mat Suhaimi Abdul Rahman, Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah, yang turut bersama kita pada pagi ini. Yang berusaha Encik Muhammad Mahazi Haji Ibrahim, Pegawai Daerah Kubang Pasu, Ustaz Yusri bin Man, Imam Masjid Haji Ismail Batu 18, Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, turut bersama kita pada pagi ini ialah Ketua Polis Daerah Kubang Pasu. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, saya jumpa ramai rakan-rakan daripada Wisma Darul Aman yang kini ditugaskan di daerah Kubang Pasu, yang meliputi dua kawasan parlimen iaitu Kubang Pasu dan Jerlun. Tuan-tuan beruntung kerana sebahagian besar daripada pegawai tinggi kerajaan yang ditempatkan di Kubang Pasu sekarang ini adalah daripada BIPEN, Bahagian Perancang Ekonomi Negeri. Saya yakin dengan kehadiran pakar-pakar pembangunan. Tuan ini adalah engineer yang mereka cipta plan Kedah 2035. Cik Mazi Ibrahim di BIPEN dulu, dia yang lead Kedah 2035. Sekarang ini ditempatkan di Kubang Pasu. Saya yakin Kubang Pasu akan membangun dengan lebih pantas. Kubang Pasu dan juga Jerlun ini akan lebih pantas daripada daerah-daerah lain dengan kehadiran pegawai yang begitu komited dan memahami proses kerja-kerja pembangunan negeri yang telah mereka lakukan selama ini. Saya ucap tahniah kepada penduduk Kubang Pasu, Jerlun, yang akan dikemudikan oleh para pegawai yang begitu banyak pengalaman. InsyaAllah akan ada kebaikan yang banyak kepada tuan-tuan sekalian. Pertama sekali syukur di atas nikmat yang banyak yang Allah bagi kat kita pada pagi ini, dapat berkumpul di Masjid Batu 18 ni untuk majlis penutup program Jelajah Kedah Sejahtera yang dianjurkan oleh portfolio Datuk Wan Romani. Sebelum ni banyak daerah dah kita pergi. Ini daerah yang terakhir untuk tahun ni lah.
Tahun depan ada lagi. Tuan-tuan sekalian, jelajah ini kita jalan walaupun masa kempen pilihan raya itu. Pasal kita bukan nak main kempen, kita main nak bertemu dengan rakyat, dan kita buat semua program di pekarangan masjid untuk kita tunjukkan bahawa masjid ada banyak fungsi, dan salah satu fungsinya ialah untuk menghimpunkan orang ramai dengan kerjasama agensi-agensi jabatan negeri dan persekutuan untuk memberi khidmat dan penerangan berkenaan dengan perkembangan semasa kerajaan negeri. Dan alhamdulillah 5 program telah dapat diselesaikan. InsyaAllah tahun depan YB1 kata nak buat lagi 10, tapi kena jadi kerajaan lagi lah. Saya ucap tahniah kepada Datuk Wan Romani dan juga portfolio beliau, pegawai-pegawai yang bertungkus lumus untuk menjayakan program ini. 5 daerah dah, insya-Allah akan ada lagi 10 daerah yang akan kita sampai. Tuan-tuan sekalian, kita baru melepasi satu proses demokrasi yang berlaku di negara kita, iaitu pilihan raya umum ke-15 peringkat parlimen. Selepas pada ini kita tunggu hujan seriak sikit, kemarau sikit, kita buat pilihan raya negeri. Ini proses biasa tuan-tuan, ini bukan politik. Memang dalam sistem demokrasi kita kena pilih kerajaan, dan pilih kerajaan itu melalui proses mengundi. Nak proses mengundi itu kena ada parti yang bertanding. Nak bertanding kena tubuh parti, nak tubuh parti kena ada orang. Nak bagi ramai lah parti kita, nak habaq parti kita nak buat apa. Ini semua proses demokrasi. Dan tuan-tuan boleh pilih parti mana tuan-tuan nak masuk, parti mana tuan-tuan yakin, lebih percaya, lebih bersedia untuk tuan-tuan serahkan amanah dan tanggungjawab kepada mereka, bagi mereka mengendalikan perjalanan pentadbiran pembangunan negeri ini. Itu amanah yang tuan-tuan serah kat mereka. InsyaAllah amanah itu mereka galah lah ke mana pun. Tuan-tuan dah serah, mereka pun dah buat. Sampai 5 tahun pula tuan-tuan boleh lagi pilih. Ngundi pula. Tuan-tuan diberi pilihan. Tak ada siapa main duk letak pisau di tekuk hang pangkah aku kan. Hang tak pangkah aku toreh hang, tak ada tuan-tuan. Semua boleh. Tuan-tuan, atas kebijaksanaan dan maklumat yang banyak sekarang ini, orang dah bebas membuat pilihan. Dr. Haji Abdul Ghani ni mana duk sangka dia nak menang 20,000. Tapi orang bagi, kerana orang berpuas hati dengan prestasi kita. Prestasi orang-orang yang bekerja untuk melaksanakan amanah itu. Dia berkata try hak ni pula. Ni Dr. Ghani pi tanu di patah try hak ni pula. Dan kemenangan ni bukan kemenangan yang kecil. Dan saya kena sebut lah nak habaq kan lah. Sekali di patah main duk kempen pula. Tak sebut macam mana orang nak tahu. Banyak-banyak parti yang bertanding. Barisan Nasional ada, Pakatan Harapan ada, Perikatan Nasional ada. Tuan-tuan boleh pilih. Pejuang pun ada, macam-macam. Macam orang jual di kedai lah, tuan-tuan pilih lah beli brand apa kan, no? Kalau nak sardin, brand Cak Ayam ke, Pertima ke. Kalau sardin, kalau beli ikan, nak beli ikan nyok-nyok ke, ikan temenung ke, ikan selayang ke, ikan sardin ke, ikan selangat ke. Nak beli ikan darat pun boleh, tapi tulang banyak, takut lekat. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah parti Perikatan Nasional di Kedah menang 14 daripada 15 kerusi parlimen. Tuan-tuan kalau nak tepuk boleh. Ni bukan kempen tau, habaq je. Pasal menang sungguh. Bukan baru nak suruh undi dah. Pangkah dah. Selesai dah. Hak last kali kemarin dulu last kali Padang Serai, kerana calon meninggal sebelum hari pengundian, ditangguhkan sikit, dilewatkan Padang Serai. Saya duk ingat
Jalan seorang-seorang ni orang tak sambut lah kot. Rupanya orang sambut juga tuan-tuan, menang 16,000 woi. Saya harap kepercayaan ini dapat dikekalkan sehingga bertahun-tahun lamanya pada tahun-tahun yang akan datang untuk memberi semangat dan dorongan kepada para pemimpin yang menggalas tanggungjawab ini untuk lebih bersemangat untuk mengekalkan prestasi komitmen masing-masing kepada amanah ini. Tentu kalau orang pun tak apa nak peduli, dia pun tak apa nak semangat, loi saja. Bila orang dah bagi kepercayaan sungguh-sungguh, dia pun semangat lagi lah. Kalau hak satu jadi dua. Tapi sembang je lah, tak berani pun. Saya beri jaminan kepada tuan-tuan semua, keadaan negeri ini akan aman, harmoni seperti sedia kala. Saya sebut kepada esko-esko pada mesyuarat minggu lepas, kita tidak akan mengganggu sesiapa. Kita akan berjalan seperti biasa. JPKK, walaupun saya tahu JPKK ini ada PAS, ada UMNO, ada Bersatu, ada Pejuang, ada macam-macam. Masa kita buat pelantikan dulu, saya telah buat keputusan untuk mengekalkan semua JPKK yang ada di Kedah ini. Teruskanlah berkhidmat. Pasal khidmat kita ni, kita pilih dari kalangan pemimpin tempatan yang diyakini, dipercayai, boleh memberi khidmat dan dihormati di kalangan komuniti masing-masing. Maka teruskanlah khidmat tuan-tuan, jangan rasa segan silu. Walaupun parti tuan-tuan tak sama dengan saya tak ada masalah apa-apa. Begitu juga dengan ahli majlis, ahli-ahli majlis kerajaan tempatan, majlis daerah. Melainkan ada arahan daripada parti masing-masing untuk berhenti, saya beri kebenaran. Saya kata tak usah kacau mereka lah. Teruskan khidmat sehingga pilihan raya peringkat negeri akan datang yang saya tak tahu bila lagi. Jadi berkhidmatlah seperti biasa untuk kita teruskan kerja-kerja yang telah dirancang sebelum ini, supaya kita tidak buat selerak dalam masyarakat, dalam struktur takbiran kita. Teruslah berjalan seperti biasa. Lagu mana berkocaknya politik akibat daripada pertembungan parti-parti, saya harap enjin kerajaan negeri ini dapat terus hidup, dapat masuk gear dengan elok untuk terus berjalan, untuk bawa negeri ini ke depan, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, apa yang nak kita wujudkan di Kedah ini adalah kestabilan, bersih, kerajaan yang stabil, mutu perkhidmatan yang terbaik untuk kita beri kepada rakyat Kedah di atas kepercayaan dan keyakinan mereka kepada kepimpinan kerajaan yang ada pada hari ini. Tanpa rasa takut, tanpa rasa bimbang, di atas kebaikan dan kerja keras yang kita laksanakan ini, insya-Allah rakyat akan membuat penilaian dan Allah akan memberi petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Tuan-tuan sekalian, semua kerja-kerja tugasan yang dibuat, baik di mana saja posisi kita, sebagai pemimpin, sebagai pegawai kerajaan, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai ahli-ahli majlis, sebagai JPKK, semua itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik balasannya baik, buruk balasannya buruk. Kita harap kita dapat balasan yang baik di atas kerja baik kita. Tuan-tuan sekalian, dalam satu sirah yang diriwayatkan bahawa Saidina Umar radhiyallahu an pernah berkata, jika seekor anak kambing mati
Akibat kehausan di tebing sungai Furat, kerana tidak sempat sampai ke sungai untuk minum air, aku takut Allah akan menghisap Umar kerana kematian itu. Demikianlah tanggungjawab seorang pemimpin dalam Islam. Berat tuan-tuan, bukan ringan. Sangat-sangat berat. Saya dalam pembentangan bajet 2023, di akhir pembentangan bajet itu, saya minta pegawai kewangan negeri menyediakan satu peruntukan untuk saya bantu pendidikan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, atau orang-orang yang miskin tiba-tiba. Ada orang jadi miskin tiba-tiba tuan-tuan. Kita hidup tak tentu nak mati bila. Kadang-kadang kita jadi bapa, kita buat hutang banyak. Anak bini kita tak tahu. Anak kita harmoni, hidup seronok, pergi sekolah macam biasa. Orang lain naik motor, dia naik kereta. Orang makan pagi RM2, dia makan 3. Tiba-tiba kita mati. Mengejut, sakit jantung. Orang pun main tuntut hutang. Semua pakat tuntut lah. Anak isteri kita miskin tiba-tiba. Hani miskin tiba-tiba. Dia tak tahu. Suami dia nampak macam okey je. Rupanya pinjaman banyak, overlap banyak kali lah. Sat overlap. Tak ada apa lah. Miskin tiba-tiba. Ada orang yang menjadi yatim, tapi ada juga anak yatim tapi kaya kerana pusaka banyak. Anak miskin, anak yatim yang miskin. Tuan-tuan sekalian, saya nak pesan juga, anak yatim ni lepas kematian bapa, tanggungjawab anak-anak itu pergi kepada pak menakan, waris terdekat. Bukan pergi kat Baitul Mal, bukan pergi kat pejabat zakat, pergi kat pak menakan. Sama dengan pusaka. Kalau pak tu ada harta pusaka, pusaka tu ada peraid, bahagian pak menakan ada. Bahagian pak menakan, saudara kandung lelaki lebih banyak pada bahagian mak, bahagian ibu, bahagian pak menakan lelaki. Tapi bila tanggungjawab, pak menakan lari. Pak menakan tak mau, pak menakan kata mak hang dah. Mak dia ada, pilah kerja, pemakit ke, basuh kayu rumah orang ke, pilah kerja. Tapi kalau ada harta, pak menakan tunggu. Bila nak sampai panggung aku ni? Tuan-tuan, ni tak betul. Kena berbetulkan amalan kita. Kalau anak menakan kita kematian ayah, sekiranya ada harta, panggung kita ada. Sekiranya tak ada harta, panggung kita pun duk ada. Anak-anak menakan tu jadi tanggungjawab kita. Jadi kena ambil perhatian elok-elok supaya masyarakat kita ni betul. Jangan duk tunggu harta aja. Tanggungjawab kena ambil juga. Tuan-tuan sekalian, anak-anak yatim yang miskin, orang-orang yang miskin tiba-tiba, orang buat bendang yang tak boleh buat bendang kerana bendang dah jadi dalam, kerana hujan lebat, bendang tak ada kering langsung, mesin lekat. Ramai orang terlibat dengan keadaan itu. Penoreh getah yang tak boleh menoreh kerana hujan selalu. Semua ini tuan-tuan perlu perhatian daripada kerajaan setakat kemampuan kerajaan. Untuk tujuan itu, kita umum dah bulan 10, bulan 11 baru-baru ini, untuk sediakan peruntukan 5 juta ringgit bagi membantu anak-anak yatim, orang-orang miskin, pesawah padi dan penoreh getah yang terputus perbelanjaan untuk meneruskan pendidikan anak-anak. Makan banyak orang bagi tuan-tuan. Ramai orang bagi makan, banyak orang tolong. Tapi pendidikan yang akan mengeluarkan anak-anak yatim ini daripada belenggu kemiskinan pada masa depan, kita akan beri keutamaan supaya mereka dapat hidup dengan lebih baik. Kita lah, kerajaan lah sebagai ganti ayah mereka yang telah pergi. Pasal Allah janji dengan kita,
kalau kita berbuat baik dengan anak yatim dan orang miskin ni, Allah jamin kebaikan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, masjid saya dah sebut banyak kali, masjid ini kita nak banyakkan fungsi dia. Ada banyak masjid-masjid dalam era tahun 2020-an ni telah begitu terserlah. Masjid Al-Bushra di Merbuk, hari-hari ada dalam TikTok untuk promosi macam-macam program, macam-macam agenda masjid yang dibuat, dan salah satu daripadanya ialah program-program yang kita laksanakan pada pagi ini, start pada kemarin, untuk kita imarahkan masjid dan sekitarnya. Kita nak jadikan masjid ini juga sebagai pusat membina kecemerlangan ummah atau Center of Excellence. Ia akan memperbanyakkan lagi, memperdekatkan lagi masjid dengan orang ramai. Tuan-tuan sekalian, umat yang dibentuk oleh Nabi SAW yang menjadi umat terbaik terbilang sepanjang zaman, mulanya di masjid. Lepas pada itu dibangunkan institusi dan agensi yang banyak untuk mengambil alih fungsi masjid sebagai tempat orang berkumpul, menimba ilmu dan membuat kegiatan masyarakat. InsyaAllah masjid tidaklah wajar sunyi daripada program-program ini semua, dalam kita menghidupkan juga institusi-institusi lain. Tuan-tuan sekalian, saya harap kita dalam perjalanan hidup ni, kerana jauh dah kita berjalan, maju dah dunia kita ni, teknologi macam-macam, kita tidak meninggalkan proses pendidikan Al-Quran kepada anak-anak. Jangan ada generasi kita ini, anak-anak kita itu kita tinggalkan menjadi orang buta Quran. Quran tak boleh baca. Itu rugi tuan-tuan, sangat-sangat rugi. Jadi mak bapak di Kubang Pasu ini kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Generasi yang akan kita tinggalkan di muka bumi ini selepas kita mati adalah generasi yang celek Quran, boleh baca Quran. Kurang-kurang dia boleh baca lah tepi jenazah kita tu. Lepas dia reti baca, dia faham Quran dan dia beramal dengan Quran. Itu tinggalan yang lebih berharga daripada segunung emas intan berlian. Anak-anak yang reti baca Quran. Harap-harap kita semua dapat tinggalkan waris yang faham, yang beramal dan berpegang teguh dengan Islam ni. Itu sajalah niat dan hajat kita, supaya Allah kabulkan hajat kita semua. Hadirin sekalian, sekali lagi saya ucapkan syabas dan terima kasih kepada penganjur, khususnya pejabat pengurusi jawatankuasa penerangan, komunikasi dan multimedia, perdagangan dalam negeri, hal ehwal pengguna negeri Kedah, yang telah menganjurkan program ini, program Jelajah Kedah Sejahtera. Hari ini ada program penyerahan geran tanah. Saya tunggu pilihan raya habis dulu. Selesai pilihan raya kita bagi geran tanah. Saya takut duk bagi masa pilihan raya pun ni orang kata kita kempen. Orang ni macam-macam tuan-tuan, dia bukanlah macam kita semua. Ada dia nak cari pasal, nak cari salah kan. Jadi kita dah elak benda-benda yang boleh menimbulkan spekulasi yang tidak benar. Pas pada ni kita bagilah geran. Ada banyak kelulusan sebelum Datuk Pozi mai jadi Timbalan Tiosa Kerajaan Pembangunan ni, dia pengarah PTG. Sebelum tukar pada Datuk Mat Suhaimi, kita ada lulus tanah, geran tanah 485 pucuk dalam mesyuarat bulan ni ya. Bulan ini. Bulan lepas kan Datuk ni. Bulan lepas. Sebelum itu pun ada ribu-ribu geran tanah yang telah diluluskan
dan kita akan mula menerbitkan geran-geran tanah untuk diberi kepada penduduk negeri Kedah yang telah diluluskan permohonan geran tanah masing-masing. Untuk penerima-penerima geran pada pagi ini saya ucap tahniah. Janganlah boleh geran pergi jual pula. Kawan pun duk tunggu geran, ada orang duk apa? Duk tunggu mana nak beli ya. Susah jual, payah nak dapat geran tanah, payah. Susah. Hak tu yang kita ada pun. Tuan-tuan sekalian, mari kita sama-sama doakan perjalanan program ini berjaya mencapai matlamat daripada awal sehingga akhirnya. Tuan-tuan sekalian, saya ucap tahniah dan terima kasih kepada Masjid Haji Ismail Batu 18 dan seluruh ahli jawatankuasa Qaryah ni yang telah mengizinkan tapak ini menjadi tapak program jelajah Kedah Sejahtera. Terima kasih kepada pegawai daerah dan semua pegawai kerajaan yang telah memberi komitmen untuk menjayakan program-program yang telah kita susun. InsyaAllah selepas pada ini program-program bersama masyarakat ini akan lebih bersemarak di seluruh negeri untuk kita bawa turun apa saja khidmat yang ada kita boleh atok. Minggu lepas pengarah JPJ negeri mai jumpa saya. Dia kata tang mana Datuk tengok ada keperluan untuk JPJ turun membuat program khidmat masyarakat yang selalu dibuat dalam program inilah. Hari ini dia tak mai, kemungkinan ada program lain. JPJ bersedia untuk turun di semua daerah untuk memberi khidmat yang biasa diberikan, yang kebanyakan orang tunggu masa itulah nak bagi ada geran balik motor, nak bayar rotek, nak cek apa kan motor tu kalau mampu lama rotek tak boleh bayar, kena pergi pos pakom. JPJ turun mai memudahkan orang ramai. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan maklum kepada pengarah JPJ, semua daerah perlu kepada khidmat tuan. Dia suruh dia pergi semua daerah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Jelajah Kedah Sejahtera siri yang kelima dan terakhir untuk tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.